Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami daripada kumpulan 14 yang memegang tajuk tugasan iaitu makna dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah. Jadi kami mempunyai 5 orang ahli, kesemuanya termasuk saya sendiri. Nama saya Adila binti Anwar, nombor matrik saya 204098. Seterusnya Nur Ifah Syakira binti Mak Syam, nombor matriknya 202912. Seterusnya Farisha Nabila binti Mak Noh, nombor matriknya 203918. Seterusnya Elidia binti Rolim, nombor matriknya 201808. Dan akhir sekali Siti Naziha binti Samad, nombor matriknya 189228. Baiklah, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan bagi kajian kami. Dalam kajian ini, pengaji telah membuat kajian tentang makna dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah. Makna termasuk dalam bidang semantik, di mana dalam bidang semantik adalah kajian tentang makna dan bahasa. Semantik juga adalah kajian berkaitan unit linguistik dan prinsip gabungannya. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009, pula semantik merupakan bidang kajian tentang aspek makna dalam bidang ilmu linguistik. Secara khususnya, semantik adalah sebahagian daripada bidang kajian tata bahasa, iaitu kajian yang melibatkan struktur dalam sesuatu bahasa seperti kajian fonologi, kajian morfologi dan kajian sintaksis. Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, seseorang kanak-kanak itu akan mula memerhati, mempelajari dan seterusnya mereka akan cuba untuk mempraktikkan bahasa tersebut dengan orang di sekelilingnya seperti ibu, ayah, rakan-rakan dan sebagainya. Kanak-kanak tersebut akan menggunakan bahasa pertama sebagai alat untuk mereka mengungkapkan perasaan, keinginan dan sebagainya dalam apa jua bentuk bahasa yang dianggap wajar. Sebagai contoh, kanak-kanak tersebut akan menggunakan perkataan pelat seperti akan aci untuk menunjukkan bahawa mereka ingin makan nasi. Bahasa tersebut juga wajar kerana dapat difahami oleh orang dewasa. Dalam tempoh ini merupakan tahap yang kritikal bagi kanak-kanak tersebut dalam mempelajari sesuatu bahasa. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai objektif kajian bagi kajian yang pengkaji pilih, iaitu kami telah memilih 3 objektif kajian yang utama. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak prasekolah. Yang kedua, mengkaji tahap pengetahuan berbahasa kanak-kanak prasekolah. Yang ketiga, menganalisis makna dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai sorotan kajian. Terdapat banyak kajian dan perbincangan yang berkaitan pendidikan prasekolah, namun begitu terdapat beberapa kelompangan dan juga kekurangan dalam kajian-kajian sebelum ini. Permasalahan kajian yang dibincang dan difokus oleh kajian-kajian lalu telah membuka ruang penyelidikan yang lebih besar kepada pengkaji-pengkaji lain. Disebabkan itulah kami telah membuat kajian tentang makna pertuturan dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah ini. Dengan meneliti kajian-kajian mengenai makna dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah ini, ada beberapa kajian lepas yang pengkaji telah rujuk untuk mengukuhkan lagi dan menambah pengetahuan serta mencari bahan yang sesuai bagi kajian ini. Antara kajian lepas yang telah dilakukan oleh antara kajian lepas yang telah pengkaji pilih iaitu kajian yang dilakukan oleh Anida Sarudin, Dahlia Janan, Zulkifli Osman, Ahmad Khair Muhammad Noor pada tahun 2016 yang bertajuk Penguasaan Bahasa Melayu Kanak-kanak Prasekolah berdasarkan inventari penilaian kemahiran terancang. Penganalisisan bagi kajian ini dilakukan secara keseluruhan iaitu dengan mengenal pasti tentang penguasaan komponen bahasa kanak-kanak. Aspek bahasa yang diberi tumpuan merangkumi bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Kajian ini telah menunjukkan bahasa penggunaan bahan rasangan yang efektif amat penting bagi mengukur keberkesanan pengajaran guru-guru prasekolah khususnya
untuk meningkatkan prestasi kognitif kanak-kanak prasekolah tersebut. Seterusnya, kajian yang dibuat oleh Nur Syahira Muhammad Rozi dan Syahira Raihan Sheikh Jaafar pada tahun 2018 yang bertajuk Kajian Fonologi Kesalahan Bunyi dalam Bahasa Kanak-kanak yang hanya memfokuskan kepada pemerolehan bahasa pertama oleh kanak-kanak tersebut dan kesalahan yang sering mereka lakukan semasa bertutur. Selain itu, kajian oleh Abdul Rashid bin Jamian pada tahun 2002 yang bertajuk Pemerolehan dan Penguasaan Sintaksis Bahasa Melayu di kalangan kanak-kanak prasekolah. Secara keseluruhannya, pemerolehan dan penguasaan sintaksis kanak-kanak prasekolah merangkumi pelbagai jenis ayat. Tinjauan perbualan dan transkripsi digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data dalam bentuk ujaran ayat kanak-kanak prasekolah tersebut. Kesimpulannya, kedudukan taraf sosioekonomi keluarga, tempat tinggal dan pendedahan serta rangsangan merupakan perkara yang mempengaruhi pemerolehan dan penguasaan sintaksis kanak-kanak prasekolah tersebut. Seterusnya saya akan memberi ruang kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk menerangkan mengenai kajian kami. Seterusnya saya akan membentang tentang metodologi kajian. Kami telah menggunakan 4 kaedah kajian iaitu kaedah kepuskataan, kaedah soal selidik, kaedah temu bual dan kaedah sekunder. Pertama, kami menggunakan kaedah kepustakaan. Pengkaji telah menggunakan kaedah ini untuk mencari dan mengumpul data untuk buku-buku ilmiah atau pendapat tokoh-tokoh mengenai tajuk kajian yang sedang dikaji. Dan kemudian data yang dijumpai akan dijadikan sebagai ulasan kepada hasil kajian yang dijalankan. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah soal selidik. Pengkaji telah menjalankan kaedah soal selidik bagi mengetahui dan menanyakan kepada orang awam tentang kajian yang dijalankan. Pengkaji telah menjalankan kajian dengan menanyakan kepada 27 responden bagi menjawab soalan yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan dan kemudian data tersebut dicatatkan bagi kegunaan kajian yang seterusnya. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah temu bual. Pengkaji juga menggunakan kaedah ini bagi menanyakan secara langsung mengenai tajuk kajian yang dijalankan kepada individu yang terlibat sahaja. Beberapa soalan telah ditanya bagi menjawab segala persoalan yang dibicarakan. Proses temu bual berjalan dengan lancar sekali tanpa sebarang masalah atau kekangan yang berlaku semasa proses ini dijalankan. Dan akhir sekali, kami juga menggunakan kaedah sekunder. Pengkaji juga telah menggunakan kaedah sekunder iaitu kaedah yang mengumpulkan data dan maklumat yang dikumpulkan melalui bahan-bahan media. Sebagai contohnya ialah akhbar, komersial televisyen atau mana-mana institusi yang mereka, maka sekaligus menjadikan mereka sebagai data sekunder kepada penyelidik yang menjalankan kajian tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan tentang objektif yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak prasekolah. Kajian yang pertama menunjukkan faktor persekitaran. Daripada jadual tersebut dapat dilihat bahawa sangat setuju mencatatkan responden yang paling tinggi iaitu seramai 14 orang, 51.9%, manakala setuju mencatat yang kedua tertinggi iaitu seramai 11 orang, 44.4%, tidak setuju mencatat responden yang paling rendah iaitu seramai 1 orang, 3.7%. Respon menjawab setuju dan setuju beranggap bahawa faktor memainkan peran kerana ia berkait rapat dengan keluarga. Seterusnya, faktor yang kedua adalah jumlah isi rumah keluarga. Daripada raja tersebut, dapat dilihat bahawa sangat setuju mencatatkan responden yang paling tinggi iaitu 10 orang, manakala setuju mencatatkan responden kedua tertinggi iaitu seramai 8 orang, 29.6%. Sangat tidak setuju mencatatkan sangat tidak setuju dan tidak pasti mencatatkan jumlah responden yang sama iaitu 100 orang, 3.7%. Tidak setuju mencatatkan responden ketiga tertinggi iaitu seramai 7 orang, 25.9%. Next.
seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi keturunan kanak-kanak iaitu faktor kecerdasan. Daripada raja tersebut dapat dilihat bahawa sangat setuju mencatatkan responden yang paling tinggi iaitu seramai 16 orang, 59.3%. Selain itu setuju mencatatkan responden yang kedua tertinggi iaitu seramai 9 orang, 33.3%. Manakala yang paling rendah ialah tidak pasti iaitu seramai 2 orang 7.4%. Next. Faktor yang keempat adalah faktor jantina. Daripada raja tersebut dapat dilihat bahawa tidak pasti mencatatkan responden yang paling tinggi iaitu seramai 11 orang 40.7%. Manakala yang kedua tertinggi ialah setuju iaitu seramai 7 orang 25.9%, sangat tidak setuju mencatatkan responden yang paling rendah iaitu seramai 2 orang 7.4%. Dapat dilihat juga sangat setuju mencatatkan responden seramai 4 orang 14.8% dan tidak setuju mencatatkan responden seramai 3 orang 11.1%. Next. Akhir sekali, raja yang kelima menunjukkan faktor rakan sebaya. Daripada raja tersebut dapat dilihat bahawa setuju mencatatkan jumlah responden yang paling tinggi iaitu seramai 10 orang 37%, manakala sangat setuju mencatatkan responden kedua tertinggi iaitu seramai 9 orang 33.3%. Selain itu tidak pasti mencatatkan 6 orang 22.2% dan tidak setuju mencatatkan responden seramai 2 orang 7.4%. Seterusnya saya akan komentar seterusnya. Seterusnya, objektif yang kedua yang kami pilih ialah untuk mengkaji tahap pengetahuan berbahasa kanak-kanak prasekolah. Kami menggunakan beberapa responden yang terdiri daripada ibu bapa dan juga guru tadika ataupun guru prasekolah untuk menjalani temu bual yang kami sediakan. Antara soalan yang pertama ialah tentang pendapat mereka tentang sejauh manakah tahap pengetahuan berbahasa kanak-kanak prasekolah ini. Beberapa responden berpendapat bahawa tahap pengetahuan berbahasa kanak-kanak prasekolah ini bergantung kepada gender. Hal ini kerana ada responden yang berpendapat bahawa kanak-kanak perempuan lebih cepat dalam menguasai bahasa berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Responden memberitahu tentang anaknya yang berusia 4 tahun yang belum merupakan seorang lelaki, belum fasih dalam berbahasa dan hanya mengenal abjad ABC tertentu seperti A, B dan C. Dan dia juga menyebut Archer sebagai teacher. Responden seterusnya juga berpendapat bahawa kanak-kanak yang berusia 6 tahun ini mempunyai IQ yang lebih tinggi, namun tidak semualah. Ada juga yang mungkin 4 dan 5 tahun tu IQ mereka juga tinggi, tapi bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Ada responden lain pula memberitahu tentang anaknya yang berusia 6 tahun yang sudah fasih berbahasa dan juga lancar dalam membaca. Soalan kedua pula tentang kebolehan kanak-kanak prasekolah dalam menghasilkan ayat sekiranya diberikan bahan rangsangan. Responden berpendapat bahawa tidak semua kanak-kanak prasekolah ini mampu menghasilkan ayat sekiranya diberikan gambar ataupun bahan rangsangan. Hal ini kerana ini bergantung kepada imajinasi mereka. Adakah mereka mampu untuk menghasilkan imajinasi berdasarkan objek ataupun berdasarkan gambar yang diberikan oleh cikgu mereka ataupun ibu bapa mereka lah. Seterusnya responden dan juga berpendapat bahawa ada responden yang memberitahu bahawa anaknya mungkin boleh menghasilkan ayat sekiranya diberikan rangsangan, namun mungkin agak sedikit lambat. Soalan yang ketiga pula ialah tentang penggunaan perkataan yang sering digunakan oleh kanak-kanak prasekolah. Responden berpendapat bahawa kanak-kanak prasekolah ini mereka mudah terikut dengan apa yang mereka dengar ataupun apa yang mereka terima dari orang-orang sekeliling daripada perbualan ibu bapa ataupun cikgu-cikgu mereka ataupun orang dewasa.
Jadi ada responden yang memberitahu tentang anaknya yang menggunakan bahasa campuran, seperti sebagai contoh menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seperti ketika ingin susu, anaknya meminta Umi nak milk, menunjukkan dia mencampurkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya perkataan yang digunakan juga mungkin disebabkan oleh diajar oleh ibu bapa ataupun guru-guru di sekolah. Soalan yang keempat pula ialah tentang kefasihan kanak-kanak prasekolah ini berbahasa, sama ada sudah fasih ataupun masih pelat. Hal ini responden berpendapat bahawa ianya bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Ada yang sudah fasih, dari umur 4 tahun lagi, ada juga yang 5 tahun masih pelat dalam berbahasa. Responden memberitahu anaknya yang 4 tahun masih pelat dalam berbahasa dan anaknya sering menggunakan perkataan acik bila ingin meminta nasi. Seterusnya soalan yang kelima ialah tentang kecepatan kanak-kanak prasekolah dalam memberi respon kepada soalan atau maklumat yang diterima. Responden berpendapat tentang soalan ini bahawa tidak semua boleh beri respon secara cepat. Ada yang mengambil masa sebelum mereka menjawab soalan ataupun mereka menerima maklumat itu. Mereka tidak berfikir terlebih dahulu ataupun mencerna terlebih dahulu menyebabkan mereka lambat memberikan respon. Namun ada juga responden berpendapat bahawa kanak-kanak prasekolah ini cepat dalam memberikan respon. Ia bergantung kepada kanak-kanak itu sendirilah. Sebagai contoh, salah seorang responden memberitahu tentang anaknya yang berumur 6 tahun, seorang yang cepat dalam memberi respon, cepat tangkap dengan apa yang soalan yang diberikan dan mudah faham dengan apa yang dia dengar oleh orang sekeliling. Soalan yang seterusnya ialah tentang kecepatan kanak-kanak prasekolah ini dalam menyebut perkataan yang baru dipelajari. Responden juga berpendapat tentang soalan ini bahawa ianya juga bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Ada yang mudah dan ada yang cepat dalam mengenal perkataan baru dan ada juga yang lambat. Ia bergantung kepada kanak-kanak itu. Kebanyakan kanak-kanak prasekolah seperti yang diberitahu responden yang merupakan salah seorang guru tadika, kebanyakan kanak-kanak prasekolah ini susah dalam menyebut abjad R. Mungkin pelat R atau sebagainya. Dan huruf A adalah huruf yang paling cepat dan senang mereka ingat, paling mudah untuk mereka sebut. Seterusnya, kanak-kanak prasekolah, terutama sekali mereka yang berumur 4 atau 5 tahun, responden mengatakan bahawa mereka masih dalam proses mengenali perkataan-perkataan baru dan pengetahuan mereka tentang berbahasa ini juga masih minima. Soalan yang terakhir ialah tentang cara penggunaan ayat oleh kanak-kanak prasekolah ini. Adakah menggunakan ayat yang mengelirukan atau sukar dipahami? Responden memberitahu ada yang menggunakan ayat yang mengelirukan dan tidak jelas. Sebagai contoh menggunakan ayat yang terbalik. Sebagai contohnya ada responden menceritakan tentang anaknya yang berumur 4 tahun. Sebagai contoh nak kata nanti datang balik Fahim. Sebenarnya dia ingin mengatakan nanti Fahim datang balik. Jadi dia menggunakan perkataan itu secara terbalik. Seterusnya ia juga sering kanak-kanak prasekolah ini sering tertukar dialek. Lebih-lebih lagi mereka yang tinggal di negeri yang mempunyai bahasa mereka sendiri atau dialek mereka sendiri, sebagai contoh di Kelantan, menyebabkan mereka menggabungkan penggunaan bahasa Melayu baku dengan dialek Kelantan itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan. Objektif kajian yang ketiga ialah menganalisis makna dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah. Berdasarkan kajian tahap pengetahuan berbahasa kanak-kanak prasekolah, kita dapat meneliti dan menganalisis makna-makna di sebalik pertuturan mereka. Dan pertuturan mereka ini adalah tidak jelas dan kadang-kadang sukar untuk difahami. Kita boleh merujuk jadual ini, antara contoh-contoh perkataan yang dituturkan oleh kanak-kanak prasekolah dan makna perkataan tersebut.
acik maknanya nasi, pucuk bermaksud busuk, akan bermaksud makan, anak bermaksud tak nak, dan apa bermaksud lapar. Setelah meneliti gaya berbahasa kanak-kanak ini, didapati bahawa mereka sering menggugurkan atau mengabaikan sebutan huruf di awal perkataan, huruf konsonan di awal perkataan. Yang seperti yang ditemukan dalam jadual tersebut. Dan selain itu, mereka juga cenderung untuk pelat dalam menyebut bunyi S ditukarkan menjadi bunyi C. Contohnya nasi bertukar menjadi acik, S ke C, dan busuk menjadi ucuk, juga S ke C. Dan tambahan, petuturan kanak-kanak prasekolah ini adalah berbentuk ayat yang tidak sempurna. Contoh mudahnya, kita sebagai orang dewasa akan mengatakan, ibu, saya lapar, saya nak makan nasi. Tetapi apabila kanak-kanak prasekolah yang ingin mengatakan dia lapar, dia nak makan nasi, mereka cenderung untuk mengatakan ayat yang tidak lengkap atau mengatakan satu perkataan saja. Contohnya, bu nak acik, ataupun nak acik, ataupun hanya mengatakan apa, maksudnya lapar. Seterusnya. Okey, secara ringkasnya, tahap pengetahuan berbahasa dan gaya pertuturan kanak-kanak prasekolah yang berada dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun ini adalah berbeza dengan gaya pertuturan golongan dewasa yang normal. Jadi kita boleh memahami makna dalam pertuturan kanak-kanak prasekolah ini dengan meneliti konteks ayat dalam pertuturan mereka. Dan ianya mengambil masa dan apabila kita sudah terbiasa dengan percakapan mereka, makanya pertuturan kanak-kanak prasekolah ini akan lebih mudah ditanggapi. Sekian, terima kasih.